Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita cuba cukupkan bahagian B. Kita baru buat 2 soalan. Bahagian B kita kena jawab 3 soalan. Jadi Madam pilih soalan nombor 11. Okey, kalau kita tengok cara soalan ditanya tu kita nampak macam susah. Tapi bila kita go through sikit-sikit sebenarnya soalan tu mudah sahaja. Jadi kita kena biasakan buat latihan supaya kita, orang kata, kita jadi macam tidak trauma lah nak jawab admit ni. Okey, so saya mula nombor 11. Saya tengok sekejap berapa orang ni. So lebih kurang 9 orang, tolak saya ada 2 device kat sini, tinggal 7 orang lah. Okay, so kalau nak tanya soalan, dipersilakanlah. Kalau semasa saya terang pun boleh tanya, boleh message ataupun boleh buka voice. Boleh buka mic awak. Dia kelebihannya bila awak buka mic, maksudnya kawan tahu apa yang awak tanya. Kalau awak type, benda tu kawan tak dapat lah. Kawan tiba-tiba dengar saya terang kena jawapan. Itu. Okay, jangan risau sebab saya tak suruh buka kamera. Pelajar biasanya dia malu kalau suruh buka kamera. Iaitu zaman PDPR dahulu. Sebab cikgu kita nak suruh kita duduk dekat depan laptop ataupun depan handphone. Tapi sekarang ni zaman tu dah berlalu. Kita boleh percaya pelajar lah kot. Okey. So macam mana cara nak jawab soalan? Yang pertama, kita kena baca dulu ayat pokok kepada soalan ini. Sebuah syarikat menghasilkan sejenis keripik kentang dan dibungkus sebelum dipasarkan. Itu intro soalan. Jisim sebungkus keripik 75 gram sehingga 80 gram akan diterima. Okey, bermaksud 97 bungkus ni diterima dan akan dipasarkan. Okey, lepas ukuran tu dah cukup, bila kita kerja kilang dia ada satu bahagian QC untuk cek betul tak timbangan kita tu berada di antara julat 75 sehingga 80. Manakala jisim sebungkus keripik di luar julat akan dihantar untuk pembungkusan semula. Maksudnya yang warna pink di sini, ni kena reject. Hantar balik kat kilang nak suruh bungkus semula. Ataupun yang terlebih nak pahala kan, dia timbang lebih daripada 80 gram pun akan dihantar semula. Dia akan reject. Kita hanya akan terima berada di antara julat 75 sehingga 80 saja. Okey. So, kalau kita totalkan bilangan bungkusan ni ada 100. Semua sekali ada 100. Kemudian soalan bagi dalam soalan tu dibagi, soalan nombor 1 Bila dia bagi macam ni, maksudnya kebarangkalian. Okay, daripada sini, kebarangkalian untuk diterima untuk dipasarkan ada 97 bungkus daripada 100. Ataupun kita tulis sebagai 0.97. Yang ini diterima, yang warna biru tu diterima untuk dipasarkan sebanyak 0.97. Kemudian ada yang kita reject, kalau P kita terima, Q kita reject. Okey, kalau bilangan yang kita terima ada 0.97, maksudnya yang kita tidak terima ada 0.03. Kita kena kaji daripada table. Okey, kemudian dalam soalan nombor 1, dia bagi pula cari min bilangan bungkusan keripik
yang dipasarkan jika syarikat itu menghasilkan 5,000 bungkusan keripik. Jadi daripada ayat di atas, Madam boleh simpulkan bahawa soalan ini adalah bertabur secara binomial, bilangan N-nya 5,000, kemudian nilai kebarangkalian untuk dipasarkan ialah 0.97. Itu daripada cerita Madam di atas tadi. Okey, Madam tanya dulu, kok ada soalan kenapa dan mengapa Madam tulis dia sebagai binomial? Ada soalan ke tidak? Okey, tak ada soalan. Okey. Kemudian apabila dia tanya nilai mean, sebenarnya ada rumus. Mean, mean sama dengan N darab dengan P. N kita 5,000. Kalau saya ganti nilai, N kita 5,000. P kita pula 0.97. Okey, so kalau saya guna kalkulator saya ni, 5,000 darab 0.97. Awak akan dapat jawapannya ialah 4850. Jawapan yang pertama 4850. Itu adalah nilai min. Kalau ada soalan terus tanya. Saya nak teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Saya tak ada ruang nak menulis sebenarnya. Sekejap saya copy sekejap. Sebab itu di matrikulasi kita bagi buku jawapan berasingan supaya dia tak pening nak baca soalan panjang. Okey. So saya tepek sini Okey, saya nak jawab soalan yang kedua sekarang. Tapi kisahnya tentang table di atas juga. Jadi kita kena belajar memahami table tu. Okey. So soalan yang kedua. Jika 6 buku kerepek dipilih. Okey, so sekarang dia cerita pasal 6. N sama dengan 6. Dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa tepat 2 bungkus kerepek. Baca betul-betul ayat dia tipu sikit. Dihantar pembungkusan semula. Soalan asal kita, dia cerita untuk dipasarkan. Tapi soalan yang kedua, dia tipu dengan ayat di belakang, pembungkusan semula. Maksudnya, dia nak cerita tentang P yang baru iaitu 0.03. Sebab kita dah bincang tadi. Kalau dia kata tentang dipasarkan, 0.97. Kalau nak kena hantar semula, ada 1, ada 3. Jadi yang nak bungkus semula, dia punya kebarangkalian 0.03. Saya kena ambil betul-betul nilai di situ. Okey. So dia nak exactly 2. Maksudnya sekarang soalan saya dah berubah menjadi X bertabur secara binomial, N kita 6, kebarangkalian dibungkus semula 0.03. Dalam kes yang ini, nilai P dia 0.03, nilai Q dia pula 0.97. Okey. Kemudian soalan tanya, kebarangkalian tepat bersamaan dengan 2 bungkus tepat. Jadi Madam guna senarai rumus, ada saya lupa nombor berapa tapi saya tulis sekejap. NCR P kuasa R
Q kuasa N tolak R. Sekejap, saya takut saya tertukar dengan rumus matrikulasi. Saya dah bercek rumus SPM sekejap. Okey, saya dah bercek rumus SPM. Okey, yang ini. Rumus nombor 22. Rumus nombor 23. Rumus nombor 23. Okey. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Rumus nombor 23. Okey, saya patah balik pada soalan. Okey, saya nak masuk nilai N kita. N kita adalah 6. C, R kita ialah 2. Lepas tu media pesan, kita kena darab. Sebab kalkulator kita kadang-kadang dia tak boleh nak baca. Darab P kita yang sekarang ni 0.03. Kuasa R kuasa 2. Q kita pula yang balance tu 0.97 kuasa N tolak R. N tolak R, N kita 6, R kita 2. Okey, baki lagi 4. So, bila kita nak kira, tengok cara Madam tekan kalkulator. Okey, mula-mula kita tekan 6, shift, bahagi 2. Kita tengok 6 dengan 2 tu sebaris. Sebab itu kita perlu hubungkan dia dengan hubungan darab. 0.03 kuasa 2 darab 0.97. Salah. 0.97 kuasa 4. Sama dengan. So, saya dapat jawapan itu. Okey. Jadi yang ini untuk tajuk kebarangkalian, sebenarnya lagi banyak you tulis digit lagi bagus. Kan ada setengah, kalau sebelum ni awak buat 2 decimal places, itu soalan biasa. Kalau soalan kebarangkalian, terutamanya binomial normal, kita kena tulis banyak sikit. Okey, jawapan dia 0.011 95. Madam buat 5 desimal. 5 tempat perpuluhan. Diterima. Okey, jawapan diterima. Sebab kalau kita bunda 5 atas 9 nanti jadi 10, jadi banyak kes pula kat situ. Jadi biarlah kita buat panjang begitu. Okey, itu soalan yang kedua. Madam ulang lagi sekali. Jalan ceritanya tentang kebarangkalian untuk dipasarkan. Jadi ceritanya kita tadi asalnya P kita ni, P maksudnya kebarangkalian berjaya dipasarkan. Q, kebarangkalian tidak berjaya. Untuk soalan 1, dia bagi pelajar bertenang. Dia suruh cari min. Dan min rumus tidak diberi tapi min adalah N darab P. So dari situ pelajar akan dapat nilai 4850 dan yang ini dia saja nak suruh pelajar cool down dulu. Cool dulu. Kemudian soalan nombor 2, dia elok-elok daripada 5,000 dia tukar jadi 6. Kemudian dia suruh cari elok je tepat dua bungkusan ni, elok je, cantik. Sebab kita bila tepat kita memang suka. Sebab X sama dengan 2, kita suka. Tetapi dia belit dekat sini. Dia belit dekat pembungkusan semula. Okey. Kemudian Madam nak buat soalan yang ketiga. Madam minta izin untuk crop dahulu. Sebab kita nak menerangkan kepada pelajar. Okey. So saya crop, saya letak kat sini. Sebab tulisan saya agak besar sedikit. Okey. Kemudian dia bagi senario baru pula untuk soalan yang ketiga. Dan kita kena bijak supaya kita tidak ditipu oleh soalan. Ni cerita baru.
Kali ni dia pilih 10 bungkus. Dari unit pembungkusan semula. Dia cerita pembungkusan semula pula. Cari kebarangkalian bahawa terdapat lebih dari 2 bungkusan kerepek mempunyai jisim di bawah julat. Okey, untuk pembungkusan semula tadi ada yang pertama yang kurang dari apa table tadi? Ni. Yang kurang dari 75. Ni namanya bawah julat. Yang ni namanya atas julat. So yang kurang pada julat ada 1, yang lebih pada julat ada 2. Dia nak cerita yang itu. Okay, dia nak cerita tentang benda negatif di situ. Yang kurang daripada julat ada 1. Jadi kebarangkaliannya ialah 1 daripada 3. Bilangan unit pembungkusan semula ada 3. Daripada 3, 1 daripadanya adalah kurang dari julat ataupun di bawah julat. Dan 2 bungkus. Saya buat bungkusan lah. Bungkusan. Ada 2 bungkusan. 2 bungkusan atas pada julat. Iaitu kebarangkaliannya kita tulis 2/3. Dia nak cerita tentang yang ini. Dia tak nak cerita yang dipasarkan. Okey, kemudian dia ambil 10. Jadi untuk yang ini bila kita nak tulis balik, X bertabur secara binomial, nilai N kita 10, dia cerita tentang bawah julat ada 1/3. Okay, bawah julat ada 1/3. Kemudian soalan yang dia nak tanya, lebih dari 2 bungkus. Kebarangkalian X lebih dari 2 bungkus. Okey, apabila nilai di dalam ni adalah nilai P sama dengan 1/3, lawan kepada P adalah nilai Q, Q akan menjadi 2/3. Okey, kita tanya dulu pendapat pelajar. Kebarangkalian X lebih besar daripada 2, dalam ni ada nombor 2. Dalam ni juga ada nombor 3. Pelajar kena keep going kira sampai X sama dengan 10. Maksudnya pelajar kena kira 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Soalan madam, sanggup ke awak kira panjang-panjang tu? Awak sanggup tak kira panjang-panjang tu? Okay, madam bagi analogi warna kuning supaya boleh nampak. Sebab yang ini pun antara inovasi yang madam buat. Okay, sekarang sini pelajar ada nombor 2. Yang pelajar perlu buat sekarang, pelajar kena kira bilangan yang banyak ni. Soalan saya sekarang, awak sanggup tak kira nilai yang panjang ni? Ataupun awak nak kira yang pendek? Ataupun awak nak kira yang pendek ni sahaja. Okey, kalau nak guna yang pendek, awak kena buat pertukaran dahulu. Kita ikut gambar rajah yang warna kuning ni. Okey, kita ikut yang warna kuning. Kebarangkalian X lebih besar daripada 2, sama juga kita kira semua sekali, maksudnya 1, kita tolak dengan kawasan yang tak nak. Kita tolak dengan kawasan yang tak nak. Yang tak nak itu adalah nilai X kurang sama dengan 2. Jadi tak perlu kira panjang-panjang, kira yang pendek saja. Faham ke pertukaran yang madam buat ni? Boleh faham ke?
Okay, kalau katakan awak tak nampak, jadi awak kenalah guna yang panjang tadi. Tak banyaklah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak kena kira 9 kali. Okay, so katakan awak tukar yang ini, maksudnya awak kena tahu bahawa binomial ni, okay, binomial ni dia mesti mula dari nombor kosong. Nombor yang kurang sama dengan 2 adalah nombor kosong. Kemudian nombor 1 dan kemudian nombor 2. Jadi kita dah kurangkan dah daripada 9 kali kena guna rumus, dah berkurang menjadi 3 sahaja. Ada 3 saja lagi. So kalau saya boleh label kat sini, kita akan kira nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau Syukran ada dalam ni, hari tu Syukran ada share dengan Madam guna kalkulator. Cuma Madam tak dapat tangkap masa tu sebab bagi gambar. Okay, kod-kod saya boleh bantu pelajar dari segi guna kalkulator, cuma saya tak biasa guna. Tapi ada pelajar daripada Sarawak, dia ada share cara guna kalkulator. Oh, dia tak masuk hari ni. Okay, Syukran tak masuk hari ni. Jadi Madam tunjuk dulu cara panjang, okay? Nanti ada, bila saya dah belajar nanti saya share balik dengan you all. Okay. Sama dengan, yang ini kena tabah sikit. 1, saya kira nombor 1 dulu. Tolak dengan, saya nak kira nombor 1 ni. N kita berapa? 10. N baru kita 10. 10 C kosong darab 1/3 kuasa kosong darab 2/3 kuasa 10. Tu baru nombor 1. Madam nak buat nombor 2 pula. Tambah 10 C1 darab 1/3 kuasa 1. Okey, record kelas nanti, kalau Nora boleh tengok dekat message, Madam ada letak nombor telefon. Ke Nora masuk lambat? Nanti kita tarik sekali lagi. Nanti Madam akan bagi playlist ni, setiap hari semua video masuk dalam tu. Madam tak akan guna YouTube yang merata-rata. Madam kumpul setempat, ikut tarikh. Okay, nanti boleh tengok kat situ. Madam akan hantar. Siapa yang nak video, Madam akan hantar. Kalau nak senang lagi, you subscribe Madam. Automatic you dapat detect Madam upgrade apa dalam video tu. Okay, ada koleksi ni Madam, kecuali ada satu video tu bisu. Ada satu video tu bisu, Madam terlupa buka mic. Okay, 1/3 kuasa 1 darab dengan 2/3 kuasa 9. Kalau pelajar tanya macam mana, apa yang Madam sedang buat ni? Madam guna rumus. Tambah, rumus tu tadi kita dah guna sekali kat atas ni tadi. Ni kita dah guna rumus tu tadi. Sebab tu Madam dah tak tulis rumus tu. Ni rumus dia. Semua ada rumus. Antara kita nak bagi peluang ke tak pada diri kita ni untuk belajar tajuk normal ni, tajuk binomial ni. Okay, last 10 C2 darab 1/3 kuasa 2 darab 2/3 kuasa 8. Okay, ada 3. Okay, 3 lebih baik. Rumus nombor 23. Rumus nombor 23. Okay. Kena kira 3 kali lebih baik berbanding 9 kali. Kalau kita tak alter soalan, kalau kita masih nak ikutkan kehendak soalan asal, yang ini, yang warna biru Madam
sedang highlight sekarang ni. Yang ini 9 kali kena guna rumus. Okay, 9 kali. 9 ataupun 8. Okay, lebih besar dari 2. Okay, sorry, 8. Dia bermula daripada nombor 3. Okay, tadi saya kata nombor 2 tadi. Patutnya nombor 3. Lebih besar daripada nombor 2 adalah nombor 3. Okay, yang ni ready Kita tak nak buka kurungan lagi. Biarlah 1 tolak. Okay, hati-hati tengok saya kira. Okay. Kalau pelajar macam mana? Tak apalah, saya suruh kira semula. Okay, 10 shift bahagi 0 darab 1/3 silap pula. 1/3 kuasa 0 darab dengan 2/3 kuasa 10. Dapat yang tu dulu. Dapat pecahan, tukar SD. Salin jawapan tu dulu. 0.0173. Dia ambil yang ni dulu. 0.0173. Tambah. Seterusnya, Medan nak kira yang kedua pula. 10 shift bahagi 1 darab 1/3. Katakan pelajar tak nak buat kuasa 1, tak apa sebab dia sama maksud. Darab 2/3 kuasa 9. Okey, dapat pecahan, tekan SD. So dapat 0.0867. 0.0867. Ada satu lagi, tambah dengan, kena bertambah sedikit. 10 shift bahagi 2 darab 1/3 kuasa 2 darab dengan 2/3. Sorry. Sebab saya punya ni dia tak rasa button sebab dia digital. Kuasa 8 sama dengan. Okay, so kita tukar jadi 0.1951. 0.1951. 0.1. Okey, jawapan akhir dia. Okey, jawapan akhir dia. Saya buka kurungan Saya buka kurungan semua. Saya akan tambah yang dalam dulu. 0.017. Lah. Ginilah kalkulator kita canggih. 1 tolak. Buat gitu je. 0.0173 tambah 0.0867 tambah 0.1951 tutup kurungan sama dengan. So jawapan kita ialah 0.7009. Okay, betul kan jawapan tu 0.7009. Ni jawapan akhir dia. Kena kira elok-elok sebab nombor ni memang nombor yang kecil sebab kebarangkalian nombor yang paling besar pun 1 je. Jadi kalau kita kira dapat nombor pelik tu kita kena semak. Cuma kalau tak silap madam, ada jalan pendek untuk dapatkan nilai-nilai ni. Cuma madam lupa. Madam lupa nak tanya, ada seorang pelajar tunjuk tapi madam lupa nak tanya detail. Okey, dah selesai sampai situ. Okey. So yang Madam terang tadi baru soalan A tapi Madam terang detail supaya yang mana tak ada basic dia akan mula meminati tajuk ni. Okey, kemudian soalan 11A adalah soalan binomial. Soalan 11B merupakan taburan normal.
Okay, ready? Katakan sekarang tak suka tajuk ni, bagi dulu medan terang, manalah tahu nanti awak suka. Okay, kita relax dulu. Okay, yang pertama soalan bagi X bertabur secara normal di mana nilai min dia 12 dan nilai varian dia 25. So, yang baru nak belajar, 12 ni adalah nilai min, 25 adalah nilai varian. Okey. Kemudian, pelajar boleh keluarkan maklumat kalau nilai varian 25, nilai standard deviation, tu cacing tu. Standard deviation adalah punca kepada 25, iaitu nilai standard deviation adalah 5. Kita ambil mood dulu, biar yang kita rasa susah tu jadi mudah. Ambil mood dulu. Okey, kemudian baru kita tengok soalan kita. Kebarangkalian X besar dari K adalah 1/4 kali kebarangkalian X kurang sama dengan K. Dia bagi kita ujian dekat pecahan. Dia bagi kita ujian dekat pecahan. Kalau pelajar rasa ralat dengan pecahan, kita tukar 4 kali kebarangkalian X kurang daripada X besar daripada 4. Ya? Ya, Ma? Ada soalan ke? Tak ada? Okey. Kebarangkalian X besar daripada K bersamaan dengan kebarangkalian X kurang sama dengan K. Okey, so sekarang ni bila kita tulis macam ni, kita tak tahu apa benda sebenarnya medan sedang terang. Okey, medan akan lukis dalam bentuk curve. Kita akan cuba lukis untuk pelajar memahami curve. Okey, kita tengok curve kita. Saya cuba lukis yang terbaik lah curve ni. Okey, curve kita macam tu. Dan nilai di tengahnya kita panggil nilai kosong di situ. Okey, nilai di tengah ni kita panggil nilai kosong. Jadi sekarang kita kena letak di manakah kedudukan K. So katakan medan letak K di sini. Sekejap medan bagi terang betul-betul dekat pelajar. Katakan medan letak K di sini. Cerita dia sebenarnya. Okey, cerita dia sebenarnya kawasan Belorek sini. Okey. Kawasan Belorek sini dengan kawasan Belorek belah sana, kita dapati kawasan yang belah warna biru adalah 4 kali lebih luas berbanding yang warna merah. Itu dia cerita tu. Kawasan di sini kalau tak ada ni maksudnya sekali. Sekali, tetapi kawasan yang sini akan jadi 4 kali ganda. Medan ulang. Kawasan yang medan warnakan biru ni, kita panggil dia, kawasan biru tu kita panggil dia sebagai kebarangkalian X besar dari K. Kawasan yang berwarna kuning, kawasan yang berwarna kuning ni, kawasan kuning ni adalah kebarangkalian X kurang sama dengan K. Jadi kalau kita tengok, kawasan biru tu kecil.
untuk sama luas dengan kawasan kuning, dia kena darab 4 kali ganda. Sebab itu dekat sini ada 4 kali ganda, barulah sama luas dengan kawasan kuning. Itu cerita dia sebenarnya. Okey. Kemudian dalam kebarangkalian, keluasan yang kuning tambah dengan keluasan yang biru, maksudnya satu curve kulit siput tu, kebarangkaliannya adalah 1. Boleh ke? Boleh ke madam ajar gitu? Okay? So ready Boleh. Madam cuba terang. Kalau nak tahu yang inovasi yang madam buat ni, kita dah boleh masuk di peringkat kebangsaan dah. Sebab kita terang kulit siput. Tapi dalam ni saya tak adalah tunjuk kulit siput tu. Kalau datang matrikulasi kita boleh tunjuk. Okey. So saya teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan nak gantikan nilai. Okey, saya nak gantikan nilai sekarang. Kalau kita buat tadi, kat sini ada 4, kat sini ada 1. Sebenarnya keluasannya nanti akan menjadi 5. Okey, keluasannya menjadi 5. 1 kita ambil kat sini. Lepas tu 4 kat sini. Maksudnya 5 kebarangkalian X lebih besar daripada K sama dengan 1. Boleh tak? Sebab yang ini kita pecah ada 4 lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan dia sama luas dengan yang biru. Nak senang cerita, kulit siput ni ada 5 kali keluasan biru. Okey, saya buat lagi. Kebarangkalian X besar dari K sama dengan 1/5. Tiba saya tak ingat 1/5. Rasa 0.2. 0.2. Okey, ready? Madam dah melepasi tahap kritikal yang susah nak terang pada pelajar tadi. Sekarang, Madam nak rujuk jadual statistik. Sebelum rujuk, kita kena buang dahulu huruf X, kena tukar dulu jadi huruf Z. Kita kena buang. So, dia akan berubah menjadi Z besar dari K tolak dengan min. Min tadi berapa dah? Min 12. Per dengan standard deviation. Sama dengan 0.2. Standard deviation yang mula-mula tadi Madam tunjuk ni. Ni standard deviation. Ataupun saya guna perkataan SD lah. Senang nak buat SD. Okey, dapat gitu. Ready? Yang warna purple di depan ni, P ni adalah probability. Nilai 0.2 adalah probability. Madam nak nyahkan nilai itu supaya tinggal K tolak 12 per 5 dan kita nak cari nilai K lebih mudah. Okay, tengok Madam buat pertukaran. Madam nak tukar yang warna purple 0.2. Madam akan rujuk buku statistik. Madam tengok buku stat sekejap. Sorry saya tengok buku stat sekejap. Okey, ni buku statistik. Namanya kebarangkalian hujung atas bagi taburan nombor. Untuk soalan nanti dia bagi dalam buku soalan. Okey, Madam nak cari 0.2. Kat mana kedudukan 0.2? Tengok Ni tak berbekas pula. Sekejap tak berbekas. Saya cuba guna Ni 0.23. Tak mau. Kita nak cari 0.2. Ni 0.2033. Lebih lagi. Tak mau. Yang ni.
0.2005, tetapi kita tak mau nombor 5 kat belakang ni. Kita nak tolak nombor 5 kat belakang. Tapi sebelum tu Madam baca dulu nilai di sini. Madam dah ada 0.8. Baca dulu Madam baca nilai kat atas. Madam ada 0.04. Boleh? Mula-mula Madam baca yang ini 0.8. Nombor 2 baca atas ni, tapi jangan tulis 4, tulis 0.04. Dan Madam nak tolak, Madam tak mau nombor 5 ni. Alamak, bencinya nombor 5 ni. Nak buang 5. Kita pun pergi dekat sana. Sebab di sini tempat kita nak tolak ni. Kita nak tolak 5. Nak tolak 5. Tolak 3. Ni dia, tolak 5. Baca nilai atas. 2. Jadi tulis kat sini, salah. Mula-mula 0.8. Lepas tu 0.04. Yang hujung sana adalah 0.002. Itu cara dia. 0.8. Kemudian 0.2. Madam nak tolak nombor ni. Nak tolak 5. Walaupun tolak 5, nombor atas ni jangan tolak. Tambah juga. So, semua sekali bila Madam tambah, jadi 2, 4, 8. 0.842. Jadi, kita gantikan dengan 0.842. Okey, Madam buka kepada soalan dahulu. Cara baca table ada masalah atau tidak? Tapi serius, Madam cakap soalan you all ni susah kalau peringkat matrik ni kita tak tanya dah macam ni. Kalau tanya macam ni, aduh, berlubang kepala otak. Okey, boleh. So, bila dah boleh, kita bolehlah. Boleh guna kalkulator sebenarnya, cuma Madam tak tahu. Sekejap Madam tanya orang sebelah kot dia tahu. Cara nak tekan, saya cuba ikut. Saya tak pernah guna tau. Saya baru je beli kalkulator digital ni, jenis ni. Cuma yang saya ingat, tekan menu, tu ada kulit siput nombor 7 tu. Tu. Sepatutnya guna normal ada, normal PC ada, normal CD ada. Saya rasa nombor 2 akumulatif. Okey, saya try nombor 2 tak meletup tak apa. Tapi tak reti pula nak masuk nilai. Tak reti Wak. Nanti saya belajar dulu itu saya minta dah kawan saya ajar, tapi saya tak save lah pula memori saya ni. Sebab saya ajar ni SEM 2 nanti. SEM sekarang saya tak ajar, tu yang saya macam tak take serius sangat. Tapi percaya dia cakap Madam, memang boleh guna kalkulator. Memang boleh guna kalkulator. Sebab ada pelajar Sarawak tunjuk dekat saya. Siap table lagi. Yang binomial tadi siap. Semua jawapan tu semua dah ada dalam table. Sebab dia kata boleh tak dia tak nak guna jadual statistik. Sebab cikgu dia memang ajar guna table. So nanti kalau tak ada saya cuba study guna YouTube nanti. Kita cuba habiskan yang ini. Saya keluar dulu dari mod ni. Okey, so untuk yang ini kita darab dululah. 0.842 darab dengan 5. Okey, kemudian tambah dengan 12. Jadi K kita bersamaan dengan tekan SD 16.21. Okey, 16.21. Selesai soalan kita. Okey, Madam buka kepada pertanyaan dan Madam memang akui dia memang tinggi. Tinggi untuk pelajar yang berumur 17 tahun. Okey, patutlah kalau Madam design soalan untuk matrikulasi, pensyarah universiti kata soalan you rendah. Rupanya soalan SPM lagi dahsyat. Dia lagi tinggi. Tapi kita kena cuba jugalah. Dia memang macam tu kalau kita belajar.
Okay, kalau SPM awak belajar banyak tajuk saya tengok. Bila awak masuk matrik, contohnya awak ada 20 tajuk, dekat matrik tinggal lagi 9 je tajuk nak kena belajar. Bila awak masuk degree, daripada 9 tu tinggal 4 saja. Bila awak sambung master, daripada 4 tu tinggal 2 je tajuk matematik. Bila awak sambung PhD, daripada 2 tu tinggal 1 tajuk saja. Doktor-doktor yang ada PhD tu dia cuma mahir 1 tajuk saja. Dia kita panggil filosofi. Dia mahir dalam satu topik tu saja. Kalau tanya topik lain dia tak boleh nak jawab lah. Tapi jadi kesimpulannya pelajar SPM ni lagi pandai daripada orang-orang yang ada title doktor. Tapi satu tajuk yang dia tahu tu dia tahu detail lah. Dia tahu detail daripada urat sampai ke daging. Semua dia tahu. Macam pelajar SPM, dia belajar tentang asas-asas saja. Okey, madam buka kepada soalan. Kita dah habis kertas 2 soalan tahun lepas. Okey, kertas 2 soalan tahun lepas. Kalau ikut untuk cukupkan bahagian A, B, C, kita dah cukup. Cuma madam tidak mahir sangat untuk soalan vektor. Okay, madam tidak mahir, so madam tidak teranglah tajuk vektor. Okay, madam buka kepada soalan. Boleh tanya, tak ada masalah. Madam akan stop rakaman untuk pelajar tanya soalan sendiri.